antara intipati yang penting ialah usaha dan tawakal. Masihkah tuan-tuan ingat usaha dan tawakal, yang mana satu lebih dahulu, usaha atau tawakal? Dua-dua sama. Ingat lagi tak? Jadi seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Abang Ustaz pada sesi yang lalu, usaha dan tawakal perlulah seiring. Jadi pada malam ni macam biasa Ustaz ada bawa tabung. Kalau Ustaz bawa tu kosong, balik kosong pun tidak ada rasa kekecewaan bagi Ustaz. Jadi tapi kita tetap nak laju tuan-tuan. Jadi tidak ada rasa kecewa. Walaupun tak ada rasa kecewa, kita tanggungjawab kita sebagai orang yang belajar, orang yang ilmu, supaya kita berusaha memenuhkan tabung Ustaz tersebut. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan pihak dengan segala hormatnya dipersilakan. وإلى أصحابه أجمعين والتابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى مشايخنا ومشايخهم ووالدينا ووالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم افتح علينا من فضلك وانشر علينا من فضائل رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أكمل الفتوح واشرح صدورنا أكمل الشرور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا ضعيف واغفر الله وأنفعنا وقدر الخير بنا وأوصنا ببركة محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا بما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل ميكائيل إسرافيل فاتح السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. الحمد لله رب العالمين. Siapa tajuk mana? Hari ini rada. Hari ini rada. Surah 42. Kemudian dari itu kita tak belajar hari ini. Dari itu kita simpulkan sekali nanti. Sampai ayat nanti pun kita simpulkan. Lima 43, 42 dan 53. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi umurihi fi darain amin. Kita bisa tetapi muka surat 42 dan juga 53. Al-iradah artinya mengkehendaki, yakni menentukan sekalian mungkin tentang adanya atau tiadanya. Hakikat adalah sifat yang qadim lagi azali, tapi berdiri pada satu hal. Dengan dia menentukan segala perkara yang harus atau setengahnya harus atas segala mungkin. Ialah dua yang berbuat apa yang dikehendaknya pada tiap-tiap suatu. Maka tiada boleh nyata sesuatu perbuatan yang tiada dari kepilihan dan kehendak Allah Ta'ala. Maka kepercayaan orang Islam ada sifat al-iradah itu, iaitu beriktikad dan percaya yang putus segala hal yang telah berlaku dan yang akan berlaku ialah dengan mendapat ketentuan daripada Allah pada tentang rezeki, umur, baik, jahat, kaya, miskin dan sebagainya.
Serta wajib pula kita beriktikad manusia ada mempunyai nasib, iaitu bahagian dalam muka bumi ini, sebagaimana firman Tuhan, wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya janganlah kamu lupakan nasib kamu, iaitu bahagian kamu atas muka dunia. Tetapi nasib itu tidak akan dapat semata-mata kita pulangkan kepada ketentuan takdir Tuhan. Jika kita tidak berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baik usaha dan ikhtiar, maka hendaklah dipaham baik-baik di dalam masalah ini adalah manusia itu telah disuruh berikhtiar, mencari, bekerja, berusaha, membuat baik, beramal soleh. Demikian juga di dalam sebaliknya. Maka wajiblah manusia taat dan menyempurnakan segala titah perintah ini, serta berhenti daripada mengerjakan segala larangannya. Pendek kata, umat Islam bersungguh-sungguh berharap kemajuan dalam dunia dan akhirat. Maka dalam perjalanan akan kaedah menjunjung titah perintah Tuhan dan menjauhi segala tekanannya, kemudian baru bermohon dan berserah kepada Allah Ta'ala. Maka sangat-sangat dilarang dan terlalu benci di sisi agama Islam manusia hidup dalam dunia ini semata-mata berserah bermohon atas ketentuan takdir Tuhan sahaja dengan tidak berusaha dan berikhtiar. Muka surat 53, karahiyah. Karahiyah ini lawan bagi iradah. Karahiyah artinya tergagap, umpama menjadikan alam dengan tidak berkehendak atau lupa atau serkelalai, atau mengadakan dengan inat atau tabiat. Adapun makna lupa itu, iaitu pada mulanya ada pengetahuan, kemudian masa menjadikan tiada pengetahuan. Dan makna lalai sama ada mulanya ada pengetahuan atau tiada. Maka lupa itu khas kerana tertentu pada ada pengetahuan dahulunya, dan lalai itu sama ada pengetahuan terdahulunya atau tiada. Dan makna menjadi dengan inat itu, iaitu dikatakan wujud Allah Ta'ala itu melazimkan wujud khian, wujud kainat, seperti lazim ma'dur dengan inat. Umpama gerak tangan, inat gerak cincin. Dan makna menjadi dengan tabiat seperti api, tabiatnya menghanguskan. Adapun jangan lupa dalam menafikan iradah itu, ialah keduanya menafikan kedua-duanya melazimkan tenafi ilmu yang membawa kepada tenafi iradah. Kerana iradah menyahaja ataupun disandarkan. Menyahaja itu masa lama, lepas baru kita boleh sebut menyandarkan. Adapun kerana iradah itu disandarkan pada menentukan sebenarnya halus atas mungkin, dan menyandarkan daripada yang jahil itu mustahil. Dan jalan ilah atau tabiat itu menafikan iradah. Kerana jika dikatakan adanya alam yang ilah atau tabiat, saya alam itu bagian dua. Kerana itu adanya tidak dapat dipasarkan. Yang demikian terbit tahsilul hasil. Wallahu a'lam. Iradah biasanya dalam setiap tajuk kita belajar 3 kali. Kita belajar apa makna dia, lawan dia, kemudian dalil akli. Tetapi bagi sifat qudrah, iradah, ilmu dan hayat, dalil akli dia sama. Jadi kalau sama ni kita belajar, nanti masa kita belajar hayat baru kita belajar semua dari ahli itu sekaligus. Jadi malam ni kita cuba belajar tentang 2 perkara. Yang pertama, kita nak belajar tentang apa maksud iradah. Yang kedua, kita nak belajar tentang lawan bagi sifat iradah ataupun sifat yang mustahil. Baik, apa maksud iradah? Tuan-tuan, berkehendak.
Baik. Berkehendak yang kita faham bukanlah yang dimaksudkan dengan berkehendak dalam tajuk ini. Nak ni sifat kita. Tapi berkehendak Allah Ta'ala ni bukan sahaja dia berkehendak, tetapi kehendaknya menentukan. Segala mungkin. Tuan-tuan, dalam dunia ni banyak benda kita nak, tapi banyak tak dapat. Kan? Nak banyak, tapi dapat sikit. Itu maksudnya berkehendak, tapi tidak menentukan. Allah Ta'ala beza dia. Dia berkehendak, dan kehendak dia menentukan segala perkara mungkin, ataupun segala perkara yang ada dalam alam, ataupun segala perkara yang harus. Maksudnya, apa saja yang ada atas muka dunia ni, kesemuanya di bawah kehendak Allah Ta'ala. Tidak akan berlaku sesuatu perkara tanpa kehendak Allah, walaupun manusia nak. Apa je yang kita nak tidak akan jadi selagi mana dia tidak kena dengan kehendak Allah. Baik, satu soalan tu. Tiga situasi. Yang pertama, adakah kehendak kita ni kadang-kadang jadi dan kadang-kadang tak jadi? Ataupun yang kedua, adakah kehendak kita ni sentiasa jadi? Ataupun yang ketiga, adakah kehendak kita ni tidak pernah jadi? Mana satu tuan-tuan nak jawab? Ha? Yang pertama, jumhur. Yang semula, adakah kita ni punya kehendak kadang-kadang jadi dan kadang-kadang tak jadi? Satu. Ataupun memang semua jadi? Dua. Ataupun memang semua tak jadi? Satu ke dua ke tiga? Yang mana satu? Oh, satu. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Semua setuju tuan-tuan? Semua salah. Semua salah. Sebabnya, kalau ketika benda tu jadi, kalau ketika perkara yang kita nak tu jadi, tak jadi, maka kita boleh terima. Tapi pada ketika benda tu jadi, benda yang kita nak tu jadi, siapa yang jadikan tuan? Dan kita nak ke Allah nak ada ni? Kita nak jadi ke Allah nak jadi? Kita memang nak semua tuan, tetapi yang menjadikan dia Allah. Maka sebenarnya hak kita nak tu jadi tak? Tak jadi. Yang jadi tu kerana Allah nak dia jadi. Itu nama menentukan. Segala perkara mungkin ni tidak ada yang boleh menentukan kecuali iradah Allah. Orang yang memahami perkara ni tuan-tuan, hidup dia tenang. Hidup dia tidak berapa banyak masalah. Sebab apa pun kita buat atas muka dunia ni, apa yang kita nak tuan-tuan, takkan dapat kecuali yang Allah Ta'ala nak. Bagaimana pun kita cuba pusing 360 darjah hidup kita ni, kalau Allah Ta'ala kata tak. Bagaimana pun kita nak menekankan apa yang ada pada kita, kalau Allah Ta'ala kata tak. Apa je yang kita nak tuan-tuan, tak kena dengan apa yang Allah Ta'ala nak, jadi tak? Itu sifat kehendak Allah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita tak setuju apa yang jadi atas kita. Kadang-kadang kita rasa, apa benda ni jadi atas aku, apa tak jadi ke orang lain. Rasa gitu. Rasa tu tuan-tuan, kerana kejahilan. Sebab yang Allah Ta'ala nak. Kan dulu kita belajar dalam sifat yang pertama, kita ni barang Allah tak? Ada tak kita ni bukan barang Allah? Semua kita barang Allah. Kalau kita barang Allah tuan-tuan, apa Allah Ta'ala nak atas kita, dia berhak nak menentukan. Dia berhak nak menentukan apa yang nak jadi atas kita. Kita berhak nak menentukan apa yang jadi atas kita. Faham? Maka apa maksud menentukan, apa maksud berkehendak? Berkehendak maknanya menentukan segala perkara yang mungkin. Sama ada perkara itu telah pun berlalu, dah ditentukan oleh Allah, ataupun sama ada itu akan berlaku nanti. Apa jadi esok, apa jadi lusa, apa jadi tunda. Tuan-tuan boleh lari tak pada apa yang Allah tentukan pada tuan-tuan esok? Pada apa yang Allah Ta'ala tentukan tuan-tuan untuk 50 tahun akan datang? Pada apa yang Allah Ta'ala tentukan
tentukan untuk 10 tahun akan datang, boleh lagi tak agak ni? Nah? Boleh tak kita berubah daripada apa yang ditentukan oleh Allah? Step yang pertama, tuan-tuan kena terima bahawa apa je yang kita buat takkan mengubah apa yang ditakdirkan oleh Allah. Berhenti di situ sesat, tapi ianya satu step. Sebab kalau berhenti di situ, orang kata kalau itu tak payah usaha, dan semua Allah Ta'ala tentu tak payah usaha. Apa Allah Ta'ala kata nak jadi, jadi. Sedangkan Al-Quran suruh kita usaha, kita belajar tentang usaha, ikhtiar dan juga tawakal lagi kita belajar. Maka usaha dan ikhtiar itu ada. Tetapi step pertama tuan-tuan, kita kena sedia dulu menerima bahawasanya yang akan datang, yang dah lepas tak ada masalah sangat, yang akan datang berada dalam ketentuan Allah. Nak pula perkara dunia ni, umur, rezeki, jodoh, susah dan senang tak muka dunia. Perkara ni yang menjadi perkara yang sangat sibuk dalam diri manusia dah. Minta umur panjang semua, minta rezeki murah semua, minta hidup baik semua, minta jodoh baik semua. Ni yang menyibukkan kepada manusia perkara ni kan. Dan kebanyakan yang bila perkara tu sibuk dalam ni tuan-tuan, dia lupa ibadat. Biasa kan? Kerana sibuk ke rezeki, tak ingat semayang. Sedangkan kita punya etika rezeki ni Allah tentukan. Kan? Baik, step pertama, kita kena bersedia dulu akal kita ni menerima bahawasanya apa yang akan berlaku nanti adalah ketentuan daripada Allah. Baik. Kemudian tuan, step yang kedua, walaupun kita mengetahui takdir tu ada, apa hukum kita mengikut takdir Allah? Tuan-tuan boleh jawab. Hukum dari sudut syarak, apa hukum kita mengikut takdir Allah? Wajib. Setuju kan? Setuju? Tuan-tuan malam ni muka tu gaya muda. Saya nak ajar tak tahu. Baik, tuan-tuan kata wajib mengikut takdir. Ke ada bangkangan? Wajib terima wajib terima. Wajib redha tapi boleh soalnya naik lah kemana. Kita pergi step pertama dulu. Saya tanya hak pertama je dulu. Apa hukum kita mengikut takdir? Dari sudut baik, kalau jawapan tuan-tuan kata harus ataupun wajib, salah. Hukum mengikut takdir haram. Haram ikut takdir. Tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita esok? Esok, apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita? Nak ikut pun mengikut perkara yang kita tak tahu memang haram. Benda tu berada dalam ilmu Allah. Kita nak masuk pada step yang kedua ni, yang kita kata tak apalah kalau Allah Ta'ala takdirkan kita ni masuk neraka tak semayang. Yang ni kerana mereka mengikut takdir. Dengan takdir ni haram untuk diikut. Dalam syarak, dalam hukum Islam tidak boleh mengikut takdir, tetapi hanya boleh terima takdir. Terima dengan ikut lain. Terima ni bila berlaku, bila benda tu jadi, maka kita terima. Jadi tuan-tuan, sebelum menerima tu, sebelum menerima, di sana ada usaha, ikhtiar dan tawakal. Maka apa hukum kita berusaha? Hukum kita berusaha, baru betul-betul. Mengikut takdir itu haram, menerima takdir itu wajib, berusaha itu wajib, tidak berusaha itu haram dan menyalahi i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Itu step yang kedua. Takdir kerja Allah, bukan kerja kita. Kalau kita nak baca tentang takdir, di luar kemampuan manusia. Tetapi sebelum sampainya tarikh takdir itu tuan-tuan, kita ada masa untuk berusaha. Usaha ni tuan-tuan,
kita belajarlah pada pelajaran lepas, iaitu usaha dan tawakal berjalan serentak. Supaya apa? Apabila usaha dan tawakal berjalan serentak, tawakal ni tuan-tuan duduk pada takdir. Hati kita ni duduk pada apa yang Allah Ta'ala tentukan. Usaha-usaha, tapi hati kita ni duduk atas apa yang Allah Ta'ala tentukan. Maksudnya tuan-tuan, hati kita kata kesemuanya adalah hak Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, sampai masa berlakunya takdir, maka bagaimana kita berpuasa? Berlakunya takdir, sesuatu yang kita tak suka, bagaimana kita rasa? Dia akan datang sifat lega. Sebab itulah sifat orang yang beriman, la takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, jangan kamu duka cita. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad. Allah Ta'ala kata, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma falatakum wa la tafrahu bima ataakum inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibah, apa saja yang berlaku ke atas kamu daripada perkara musibah. Ulama mufassirin dia membincangkan tentang ayat ni. Kenapa Allah Ta'ala menyebut tentang musibah? Kita ambilkan dia punya uraian tafsiran. Apa sahaja yang mengenai kamu daripada perkara musibah, ataupun mengenai dunia ni daripada perkara musibah, maka ketahuilah ia telah ditentukan sebelum adanya kamu. Min qabli an tabraha, min qabli an nabraha, sebelum kamu ciptakan benda itu dah hadir. Jadi tuan-tuan yang mati Allah, ulama pun mentafsirkan kenapa Allah Ta'ala sebut tentang perkara musibah, sedangkan Allah Ta'ala bukan hanya menentukan musibah, perkara manfaat juga Allah Ta'ala tentukan. Dan kenapa dalam ayat ni perkara musibah ni menjadi perkara utama yang disebut? Kenapa tak sebut ma asaba min musibati wa min manfaati? Baru jelas tak? Maknanya Allah Ta'ala menentukan kedua-duanya. Ulama sebut Allah tak perlu sebut tentang perkara manfaat, sebab perkara manfaat biasanya tidak mengganggu jiwa manusia. Tetapi tuan-tuan, sekali je Allah Ta'ala beri musibah, dia terasa susah sangat dah hidup. Contoh tuan-tuan, kita beritahu pada bulan 4 ke tempat lain, beritahu juga tak. Contohnya tuan-tuan, kita ni sihat sampai umur 50, umur 51 Allah Ta'ala beri ujian ni, rasa susah lah tuan-tuan. Lupa 50 tahun sihat, sebab Allah Ta'ala beri setahun sakit. Sihat 50 tahun ni nama dia manfaat. Beri kesan kepada hati, syukur tak, sembahyang tak, serah pada Allah tak, terima kasih tak. Tapi bila Allah Ta'ala beri musibah setahun tuan-tuan, dia mula nak sembahyang, nak mengaji, sebab musibah memberi kesan besar nanti. Oleh kerana itu ulama ada, maka disebut tentang musibah sekali. Sedangkan secara hakikatnya musibah dan juga manfaat. Maka dalam ayat dia kata, apa saja musibah yang menimpa kamu dan menimpa anak, ianya tidak berlaku kecuali telah ditentukan sebelum adanya kamu. Allah Ta'ala menjawab persoalan, kenapa Allah Ta'ala beritahu perkara ni? Kenapa Allah Ta'ala beritahu pada kita apa yang berlaku atas kita sama ada mudarat dan manfaat ni? Allah tentu dulu dah. Kenapa Allah Ta'ala beritahu? Allah Ta'ala menyebut dalam ayat seterusnya, likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya dia tuan-tuan, kamu tidak menjadi terlalu resah, gelisah apabila sesuatu ni diambil pada kamu, jauh pada kamu, hilang pada kamu. Wala tafrahu bima ataakum, dan tidak bergembira secara berlebih-lebihan kerana apabila datangnya suatu perkara yang menggembirakan kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat benci kepada orang yang kullu mukhtalin fakhur, orang yang sombong bongkak dan bangga diri. Tuan-tuan mati Allah Ta'ala, ini Allah Ta'ala beritahu kita tentang takdir. Apabila kita ada usaha dan ada tawakal kita letak pada takdir. Letak pada takdir tuan-tuan bukan bermaksud kita nak jaya, bukan. Maksudnya kita serah pada Allah tentang keputusan ni. Apabila kita berusaha, contohnya tuan-tuan, kita usaha kerja, rezeki ni letak pada Allah, bukan letak pada dapat,
Biasa kita buat dapat 3-400, 3-400. Makanya hari ini terpengaruh. Dia akan terletak pada 3-400 kan? Tengah usaha ni duk bayar 3-400 dah. Sepatutnya tengah usaha ni duk bayar dah. Allah Ta'ala beri, hak Allah Ta'ala beri, aku dah usaha. Tawakal terletak pada takdir. Apabila sampai masa usaha sampai masa takdir Allah diputuskan, dapat. Bila dapat, tuan-tuan, kita tidak perlu bergembira sangat. Sebab itu ketentuan Allah. Manusia yang jadi terlalu gembira, terlalu excited, maka dia akan jadi sombong, bongkak dan mengeri. Itu yang terjadi pada manusia bila tidak mengenali takdir Allah. Dia akan jadi apa, tuan-tuan? Bila dia kaya, sombong dengan kaya. Bila dia berpangkat, bangga dengan pangkat. Bila dia berharta, sibuk dengan harta dia. Ini terjadi kepada orang yang tak sedar. Yang dia dapat hari itu bukan kerana usaha dia. Usaha ni cuma jalan ikhtiar. Yang dia dapat hari itu adalah min qabli an nabraha. Belum kamu ada, kami tentulah dia dapat hari itu. Boleh faham tak? Kemudian ketika kita dah menyerahkan kedua-duanya pada Allah, sama ada berjaya atau gagal, sikit atau banyak, tiba-tiba Allah Ta'ala beri sebaliknya, sikit ataupun tak beri langsung, tuan. Bagi orang yang tidak mengenal tentang takdir Allah, maka mereka akan kecewa. Kecewa sebab apa? Sebab usaha dah hampir pergi usaha, tiba-tiba dah dapat. Bila tak dapat, tuan-tuan, akan jadi marah pada takdir, marah kepada Allah, mempersoalkan perkara itu, mempersoalkan perkara ni, hanya kerana tidak memahami perkara takdir. Sebab itulah takdir perlu diterima pada masa jadi. Tetapi nak mempersediakan diri untuk menerima takdir, tuan-tuan, bermula pada saat usaha, tuan-tuan. Dah latih dah. Tak apalah, hal ni kerja Allah dah beri. Latih dah supaya mudah kita nak terima. Kan? Ada seorang kawan saya, tuan. Kawan saya ni 4 tahun yang lepas, dia buat full check badan. 4 tahun yang lepas doktor kata buah pinggang dia tak lama lagi akan tidak berfungsi. Dia perlu dialisis. Dia termeluk, tuan. Oleh kerana 4 tahun dulu lah dia tahu. 4 tahun dulu dia tahu. Makanya baru ni bulan 11 baru ni, tuan-tuan, bila berlaku komplikasi pada buah pinggang dia tenang. Dia pergi hospital, dia kata dia tak tahan lah. Dia bersedia untuk dialisis. Kerana dia dah bersedia untuk 4 tahun. Bersedia dengan takdir. Seorang lagi kawan tu dia dialisis juga. Tapi tuk hari tu tahu. Pergi cek doktor, ingatkan dia angin keluar ke mulut. Dia kena dialog dalam mulut keluar angin. Dialog ke mulut keluar angin. Selera makan tak ada kurus dah. Lepas tu, tuan-tuan, dia pun pergi ke hospital swasta. Dah lah hospital kerajaan. Maka kata dia, buah pinggang rosak, hari ni kena dialisis juga. Sebab dia punya apa dah, dia punya asid dalam tu dah ada 3,000 lebih. Kena buat dialisis dah. Tuan-tuan, hari tu dia tahu, hari tu kena dialisis. Dia nak terima, tuan-tuan, sebulan lebih. Dia nak terima. Sebab apa? Sebab kita tidak bersedia. Oleh kerana, tuan-tuan, orang Islam dia perlu bersedia untuk menerima takdir. Cara dia sedia, tuan-tuan, awal-awal tawakal kepada Allah. Apabila dia dapat sesuatu, likai dan ta'asau ala ma fatakum, hilang sesuatu, maka dia tidak terlalu risau. Ataupun bila dapat sesuatu, maka dia tidak terlalu gembira. Dia duduk pada pertengahan. Boleh faham? Alhamdulillah. Baik. Sebab itulah kita perlu membezakan antara perkara yang Allah Ta'ala suruh dengan perkara yang Allah Ta'ala tentukan. Yang tadi kita sebut tadi. Tadi kita sebut tentang apa hukum mengikut takdir. Kemudian apa hukum mengikut perintah. Maka ada perbezaan tak perkara suruhan dan perkara ketentuan Allah? Ada beza tak? Saya tanya semula, tuan-tuan, apa hukum menurut perintah Allah? Apa hukumnya menurut mengikut ketentuan Allah? Ianya perlu diterima saat dia jadi. Tetapi kita perlu bersedia sebelum dia jadi. Jadi, tuan-tuan, bila kita gabungkan yang pertama, yang akan berlaku dalam ketentuan Allah apa?
Yang kedua, kita ada tempoh masa untuk berusaha. Dan tempoh masa usaha ni tuan-tuan adalah sebagai persediaan untuk kita menerima apa yang Allah Ta'ala nak beri. Maka bila digabungkan dua perkara ni, sempurnalah akidah kita pada perkara memberi zakat. Tidak berlakulah perkara syirik, dan tidak berlaku juga perkara yang tidak kena dengan akidah. Baik, itu sebahagiannya. Itu sebahagian baru. Sebab kita baru sebut tentang usaha. Dan apabila kita nak huraikan tentang usaha ni tuan-tuan, ini refresh balik. Sebab kudrah dan iradah ni perkara yang sangat rapat. Nak huraikan tentang suruhan pula. Nak huraikan tentang apa tadi? Usaha ni tadi. Dulu kita sebut tuan-tuan, usaha yang kita nak buat ni tuan-tuan, apa dia punya, di mana kita nak rujuk untuk cara usaha, untuk berusaha. Usaha, matlamat dia, cara usaha dia, mana tempat rujuk tuan-tuan? Bulan 4 kita belajar tak? Mana tempat rujuk usaha? Ya, hari ni bendung lah. Pagi sampai ke mana? Maka datang kuliah bendung. Ha? Ha? Dia yang muncul ni. Soalan tapi tahanlah jawapan. Baik. Kita faham tentang usaha dan tawakal. Kita faham itu, kan? Jadi tuan-tuan, kadang-kadang usaha ni benda salah, tawakal betul-betul. Contohnya tuan-tuan, contohnya kita usaha nak sangat kaya, maka usaha kita tawakal pada Allah. Soalnya tuan-tuan, betul tak usaha nak kaya ni? Betul ke tak betul? Betul kalau niat bagus. Betul kalau niat bagus. Maksudnya niat bukan nak kaya, tapi orang niat nak kaya. Kalau tuan-tuan cuma niat nak kaya, kalau tuan-tuan nak pergi Terengganu baru sampai Tampawah, dah sampai Terengganu. Sebab apa matlamat usaha tu? Bulan 4 kita tanya apa matlamat usaha? Dunia akhirat. Matlamat usaha dunia akhirat. Matlamat kita akhirat. Matlamat kita akhirat. Tuan-tuan kena ingat, matlamat kita akhirat. Maka bila letak matlamat akhirat, usaha tu kena tepat dengan matlamat. Usaha yang dibuat mesti tepat dengan matlamat. Jadi tuan-tuan, kalaulah matlamat tu banyak duit, lari daripada akhirat. Lari tak. Jadinya salah dia usaha untuk dapat duit banyak. Tak salah, tapi dia baru sampai ke bawah. Sebab itulah kalau letak matlamat tu usaha, matlamat tu kaya, letak situ matlamat sampai ke akhirat. Maka jalan halal pun pergi, jalan haram pun pergi. Pentingnya matlamat. Tuan-tuan, benda-benda macam ni nak rujuk di mana? Quran dan juga hadis. Situ tempat rujuk. Ni baca Quran tak erti. Tahan dah. Tuan-tuan, sekarang ni kalau kita kata tak faham, mungkin kita tak erti. Tuan-tuan, bersepah orang tak erti Quran. Bukan tak faham. Tak faham ni boleh baca ibu babi boleh baca. Lebih zaman ni bukan tak faham je, tak erti langsung. Allah Akbar. Saya di Jakarta ada seorang kawan mengajar ngaji rumah besar. Seorang polis tapi pindah lah, tuan-tuan tak kenal. Umur 56, lagi 4 tahun nak benceng. 56 lagi 4 tahun nak benceng. Dia, bini, 4 anak. Seorang tu tak erti Quran. Tapi muncul lah umur 56, panggil kawan ni pergi ngajar di rumah. Tu baru satu keluarga. Dia cerita saya tuan-tuan, kalau dia Jakarta tu saja tak habis malam 30 hari sebulan tuan-tuan, tak habis malam nak pergi ke satu rumah orang yang sekeluarga dah erti Quran. Dia bukan tak faham, tak erti.
Kalaulah orang Islam sendiri meninggalkan basic tempat rujukan agama tuan-tuan untuk mereka hidup, menetapkan matlamat dan menyusun usaha mereka, persoalan tuan-tuan, sekarang ni hidup ni betul ke tak betul? Bila kita kata orang sesat, orang Islam tu sesat, marah. Tuan-tuan marah tak kalau orang kata kita sesat? Bapa marah orang ni sesat sungguhlah. Marah tuan-tuan. Kita kamu atau orang tak tutup aurat, betul dah sesat tak? Marah ni kita, kamu kita di kamu dia sesat. Allahu Akbar. Mereka tidak mempunyai tempat rujuk. Berapa ramai? Cukup ramai orang Islam yang tak mempunyai tempat rujuk. Jika kita rujuk kepada Al-Quran, kita balik pada basic semula. Dulu dalam tajuk rujuk, kita sebutlah Allah Ta'ala telah meletakkan matlamat akhirat bagi kita, iaitu tempat kita dalam syurga. Itu matlamat. Untuk mencapai matlamat tuan-tuan, maka Allah Ta'ala susun kehidupan kita ni dengan satu batu asas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan menjadi hamba kepada. Itu batu asas. Mana-mana perkara yang kita buat, selagi mana kita tak terkeluar daripada adab kehambaan, maka dibenarkan agama. Batu ulama sebut kita adalah hamba yang bebas. Mana-mana perkara yang kita buat atas muka bumi, selagi mana tidak terkeluar daripada landasan yang tentukan oleh Allah. Yang pertama itu apa? Batu asasnya adalah hamba kepada Allah. Dan untuk menjadi hamba kepada Allah, tuan-tuan, Allah akan letakkan undang-undang, garis-garis panduan. Selagi mana manusia tak langgar mana-mana garis panduan, tuan-tuan, mereka akan selamat. Garis panduan ni tak lain tak bukan kena pergi surau, kena pergi masjid belajar. Betul lah, orang Islam yang jauh dengan surau, yang jauh dengan masjid, dia akan tolak agama. Kita baca ayat la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya apa? Maksudnya kamu tak perlu paksa orang kepada agama. Kenapa tak perlu paksa? Sebab agama ni perkara fitrah manusia. Manusia yang memahami Islam, maka mereka akan mengikut Islam. Mafhum mukhalafahnya, maksud di sebaliknya, mereka yang tak faham Islam, maka mereka akan menjauhkan diri daripada Islam. Termasuklah kalau pun dia itu Islam, dia Islam, tetapi dia menjauhkan diri daripada Islam kerana satu je sebab dia tak faham Islam. Bagaimana nak faham Islam? Quran tak kena baca, masjid tak pernah pergi, surau tak pernah pergi, ilmu tak pernah dituntut. Bila masa kita nak tunduk pada agama? Orang macam ni nama dia takabur. Apa maksud takabur? Merasa diri lebih tinggi pada agama. Setengah nasihat agama dia boleh terima kerana kena dengan nafsu. Setengah nasihat agama dia tak boleh terima kerana tak kena dengan nafsu. Hak ni orang yang takabur dengan agama. Takabur hak ni tuan-tuan, haram masuk syurga Allah. Bukan kita kabur Nabi kamu. Apabila nasihat agama tidak memberi bekas pada hati ni, malah dia jadi marah. Itu sifat orang takabur dengan agama. Sebab tu tuan-tuan, tak perlu tinggi diri je dengan agama. Ketentuan Allah SWT. Tu ambil bahagian yang kedua. Usaha dan ikhtiar mesti bertepatan dengan matlamat yang nyata, iaitu nak masuk syurga Allah. Batu asasnya hamba kepada Allah. Mana-mana usaha dan ikhtiar yang menepati jalan hamba Allah, maka tuan-tuan buatlah. Jadi luaslah hidup kita lah. Boleh cari makan, boleh cari rezeki, boleh buat atas muka bumi, boleh hijrah, boleh apa saja buat boleh. Lagi mana tidak mendatangkan dosa. Jadi luaslah. Mula-mula tuan-tuan dikompakkan semua sekali, meletakkan satu batu asas, kemudian Allah Ta'ala buka keluasan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata huwallazi khalaqal arda zalulan. Dialah yang menjadikan bumi ni zalulan, terhampar luas. Famshu fi manakibiha. Jalanlah mana-mana tempat atas muka dia. Jalanlah mana-mana tempat atas muka bumi. Lagi tempat pun dia jalanlah. Maksudnya Allah Ta'ala benarkan kita bertebaran atas muka bumi, buat apa yang kita nak dengan syarat batu asas tu ada, iaitu kita hamba Allah. Jangan sampai kita jadi hamba dunia, jangan sampai kita jadi hamba duit, jangan sampai kita jadi hamba manusia, jangan sampai kita jadi hamba harta, jangan sampai kita menjadi hamba kepada selain Allah. Sebab dia merupakan perkara yang syirik kepada Allah. Lepas dah tak, habis dah tu perkara. Ingat hak pertama tadi? Ingatlah. Yang kedua ingatlah. Yang pertama bersedia dengan takdir Allah, cara bersedia. Sekarang ni dah aku terima takdir Allah nanti, supaya bila berlaku tak terkejut sangat. Yang kedua tuan-tuan, usaha ditetapkan matlamatnya dan ditetapkan batu asas. Yang ketiga tuan-tuan, kita perlu fikir jauh sikit lagi. Kalaulah Allah Ta'ala telah menentukan nasib kita dalam muka dunia,
maka bagaimana pula dengan nasib kita di akhirat? Masuk dalam ketentuan Allah atau tidak? Bagaimana nasib kita di padang mahsyar? Masuk dalam ketentuan Allah atau tidak? Bagi setiap manusia. Bagaimana ketentuan Allah pada yaumul hisab? Pada timbangan amal kita, tuan. Dah ditentukan oleh dah ditentukan oleh Allah ke belum? Situ dah dapat khilaf. Ada kata no, ada kata no. Tak apalah, tak apa, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, adakah telah ditentukan kita ni syurga atau neraka? Belum ke tak? Jawabnya tuan-tuan, dah. Jawabnya dah. Sebab itulah kita ni seperti boneka. Ahli sunnah wal jamaah, hakikatnya kita ni boneka, tuan. Hakikatnya kita ni boneka. Cumanya kita punya usaha dan ikhtiar, dan usaha dan ikhtiar tak boleh bukan. Allah tahu dah kita ni syurga neraka, Allah tahu dah. Mana tuan-tuan tempat kita ni kok insya-Allah kok kita masuk syurga, tempat ada dah. Ada dah untuk siapa ahli memang ada dah nama di situ. Allah Taala tentu dah sebelum adanya anak. Nak jaga boleh. Tapi kalau tuan-tuan Allah Taala tentu dah nama kita dan neraka, maka ya tuan-tuan ada dah nama dan neraka. Jadi hari ni tuan-tuan tahu dah nak pergi syurga ke neraka. Tempat ujung. Tapi pada ketentuan Allah telah ditentukan. Tuan-tuan, kita ni orang pandai. Kita orang pandai, kita ambil kuasa. Kita ambil kuasa tu kita yakin dan tak yakin. Jawab kita segitu ni. Tapi bila kita jawab, duduk ni, duduk rasa jawab ni macam ada salah, macam ada betul. Esok keputusan kuasa, mana perasaan mana ni? Cukup takut, duduk. Takut tu tuan-tuan apa? Tengok TV. Duduk semayang, duduk doa ni. Kan? Sifat manusia bila mereka takut akan Allah, mereka akan mendekati Allah. Maka tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala telah menentukan syurga neraka seorang, ya tuan, sepatutnya tuan-tuan bersifat ni takut akan Allah, menyebabkan kita ni rapat dengan Allah. Tak ada sebab kita nak jauh dengan Allah kecuali kerana kejahilan. Tak ada sebab kita nak melalaikan diri kita kecuali kerana kita jahil. Bila kita tuntut ilmu agama, tuan-tuan, tak ada sebab untuk kita jauh dengan Allah. Kita bimbang dengan ketetapan Allah. Sekadar yang kita ada, Allah Ta'ala meletakkan ciri-ciri ahli syurga, Allah Ta'ala meletakkan ciri-ciri ahli neraka. Tuan-tuan tahu mana ciri-ciri ahli syurga, ahli neraka? Clear tak? Ada ustaz tak clear. Contoh, bila dia mengumpat, dia kata sudahlah mengumpat. Dia bukan mengumpat, tak cakap betul. Dia tak clear ni. Yang ni tak clear ni. Dia ingat cakap betul tu bukan mengumpat. Padahal Allah padahalnya boleh faham tak? Cakap betul, mengumpat cakap betul fitnah. Tuan-tuan, dia ni melengkapi ciri-ciri ahli neraka tanpa dia sedar. Sebab itulah kita kena kenali apa dia ciri-ciri ahli syurga, apa dia ciri-ciri ahli neraka, dan kita berusaha sedaya upaya untuk melengkapkan ciri-ciri ahli syurga pada diri kita. Bukan melengkapkan ciri-ciri ahli neraka. Orang nak masuk syurga tapi memiliki ciri-ciri ahli neraka, tuan-tuan, agak-agaknya layak tak? Ini bukan kira ketentuan Allah dah. Nak tanya layak dah? Tak layak dah. Tak layak dah, tuan-tuan. Kerja buaya, kononnya menganggap kerja itu ibadah, tapi semayang pun tidak. Mana dah? Sebab itulah dia balik kepada usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar kena segantung-gantung, dan pastikan bila kita berusaha dan ikhtiar, tak lari daripada matlamat asal kita nak masuk syurga Allah, tak lari. Maka kita kena tentukan hidup kita ni adalah hidup sebagai seorang hamba kepada Allah. Jangan langgar apa yang Allah Ta'ala larang, jangan tinggal apa yang Allah Ta'ala suruh. Perkara yang Allah Ta'ala suruh buat sebagai perkara yang sunat, maka kita usahakan sebaik yang mungkin. Bukan kalau ada masa, kalau ada kerajinan baru nak buat. Nabi SAW hanya meninggalkan perkara yang sunat apabila tak dan. Kita hanya melakukan perkara sunat apabila dan rajin. Dan tapi malah tak buat. Perkara yang wajib, perkara yang sunat, keduanya perlu diselarikan. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Hidayah membentangkan letak itu masuk perkara yang wajib dengan perkara yang sunat.
Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, perkara yang wajib diibaratkan sebagai modal perniagaan. Perkara wajib ini diibarat sebagai modal. Siapa buat perkara wajib, cukup modal. Siapa yang tambah dengan perkara sunat, maka dikira sebagai satu keuntungan. Tuan-tuan jual goreng pisang, modal tuan-tuan RM50. Tuan-tuan jual daripada pukul 2 sampai pukul 4, balik modal dalam RM50. Goreng pisang songgok lagi ni. Tapi modal balik dah. Tuan-tuan nak tutup kedai tak? Benar balik modal tuan tutup kedai. Kenapa tak tutup? Tak ada untung lagi. Bila tak ada untung, tuan kita nega. Nega tu sanggup tinggal asal, sanggup tinggal maghrib, sanggup bagi sebagai orang. Sanggup tak? Hanya kerana tak keuntungan. Betul tak? Ni saya tanya tuan-tuan ni, tuan-tuan kan setuju cakap ya. Tak setuju cakap dok, dok. Dok saya tanya apa dok? Ini situasi yang berlaku hari ni. Tapi tuan-tuan, dalam perkara akhirat, balik modal yang cukup tak? Siap benda yang wajib cukup tak tuan-tuan? Tak ada orang nak rebut keuntungan. Pelik tak? Pelik tak? Kita lah pelik tak? Kita dah pelik tak tuan? Kadang-kadang orang duk tutup gerai goreng pisang dan balik modal ada selompok goreng pisang. Kalau dia tutup tuan-tuan, ini gila orang ni, kita kampung dia ni balik modal. Tak, tuan-tuan. Kita kampung tak, dia gila. Kampung tak. Allah lemah. Kampung tak. Sebenarnya, kalau kita setuju dengan perkataan tu, kita ni sedang mengatur ke diri sendiri, kita ni gila. Tak kenal dengan perkara sunat, kita gila. Sebab perkara sunat tu adalah keuntungan daripada perniagaan. Maka mudah Imam Ghazali membuat perumpamaan. Jadi tuan-tuan, mudah juga kita mengaku kita gila. Tuan-tuan kalau pergi tengah kerja, tuan-tuan nak ngaku pada kawan-kawan tuan-tuan gila. Nak ngaku tak? Tak bohong tuan, kita buat. Depan kita kuli kita bagi gaji. Nak ngaku depan dia kita gila. Tak ada tempat nak mengaku kita hina, tak ada tempat nak mengaku kita fakir, tak ada tempat nak mengaku kita jahil, tak ada tempat nak mengaku kita gila, kecuali bila kita kenal diri kita. Sebab tu tuan-tuan, tak boleh tinggal surau masjid. Surau masjid ni membuang perasaan ego, membuang perasaan angkuh, membuang perasaan takabur. Kalau tinggallah surau masjid tuan-tuan, Allahu Akbar. Sebab tu kata ulama, kalau bukan kerana ulama, manusia lama dah jadi binatang. Kerana ada ulama dah terjaga manusia. Tapi manusia tidak mendekati surau masjid, jadi binatang. Bukan kita kapur, ulama kapur. Boleh faham ya? Baik, maka sangat-sangat dilarang dalam kita lalu keji sisi agama Islam manusia hidup atas dunia ini semata-mata berserah bermohon atas ketuhanan takdir. Tak boleh kita sekadar nak angkat tangan minta daripada Allah Ta'ala tanpa usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar perlu dilakukan. Itu tanda kita hamba. Itu tanda kita hamba. Baik, habis tentang huraian iradah. Kita masuk kepada lawan bagi sifat iradah. Tanya sikit boleh tak? Iradah ni tuan-tuan, maksud dia iradah. Lawan bagi iradah adalah karahiyah. Maksud karahiyah di dalam bahasa Melayu tergagah. Tuan-tuan, berkehendak lawan dia sepatutnya nak lawan dia tak nak. Tetapi dalam ilmu tauhid, nak lawan dia bukan tak nak lawan dia tergagah. Kerana ada beberapa perkara yang lawan bagi berkehendak. Bukan satu. Tak nak ni sebahagian daripada lawan berkehendak. Tetapi ada lagi hal lain lawan bagi kehendak. Yang pertama disebut, apa maksud karahiyah tergagah ni? Yang pertama maksud dia lupa atau lalai. Yang kedua maksud dia hilang, maklul. Yang ketiga maksud dia tabiat. Ketiga-tiganya adalah lawan bagi sifat iradah. Maka lawan iradah karahiyah. Kita pergi satu-satu. Apa maksudnya lupa dan lalai? Baik, iradah Allah Ta'ala adalah menentukan setiap perkara mungkin.
Tuan-tuan pun dah lupa dah untuk tukar minyak hitam gitu. Sudah lebih 1,000 lebih dah. Biasa bukan pernah, biasa tuan. 3 kali tukar tu 2 kali lupa, sekali ingat. Maka ya tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala bersifat lupa atau lalai, layak dah Allah Ta'ala menentukan. Tak layak Allah Ta'ala menentukan. Lalai ni lawan bagi menentukan. Kalau Allah Ta'ala lalai ataupun lupa tuan-tuan, Allah dah buat dah siap. Lupa pula buat malam, cepat pula lagi. Cepat pula lagi. Kita nak sembahyang maghrib tuan-tuan. Terima nak Tok Bina azan. Siang belum. Matahari tak mau turun. Allah balik lagi. Maka tuan-tuan lupa dan lalai menidakkan, menafikan iradah. Faham? Apa maksud enak dan maklum? Enak dan maklum dalam ni dia tulis, contohnya gerak tangan maka gerak cincin. Kita anda tak pakai cincin, tak kena tunjuk, anda tunjuk dengan marker pen. Gerak tangan bermakna gerak marker pen. Tuan-tuan, bagaimana nak berhentikan gerak marker pen? Berhentikan tangan. Boleh tak? Boleh tak tangan berhenti marker pen gerak? Boleh tak tangan gerak marker pen berhenti? Tak boleh juga. Nak bergerak, bergerak dulu. Tetapi sebenar tuan-tuan, yang mana yang bergerak? Tangan bergerak, yang ni digerakkan. Ni nama dia enak, ni nama dia maklum. Bergerak, digerakkan. Enak, maklum. Kalau Allah dengan alam ni bersifat enak dan maklum, ada Allah, maka ada alam. Seperti gerak tangan, maka gerak maka pen. Dia akan menidakkan iradah. Sedangkan Allah Ta'ala mencipta alam ni dengan nak dia. Sebelum dia nak dulu tuan-tuan, ada tak alam? Tak ada. Bila dia nak, baru tercipta alam. Maka enak dan maklum ni menafikan sifat iradah yang kedua. Boleh faham? Yang ketiga, tabiat tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bakar kayu, bakar guna api. Apa jadi pada kayu? Hangus. Hangus adalah sifat bagi api. Menghanguskan adalah tabiat api. Apa tabiat api? Tabiat api membakar. Dia jadi tabiat tuan-tuan, tak lepas. Kecuali apabila Allah Ta'ala tidak izinkan, seperti mana Nabi Ibrahim campur dalam api, yang kita tahu lah. Tapi secara adatnya api ni membakar. Adat dia. Itu nama dia tabiat api membakar. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan alam ni seperti tabiat, iaitu ada Allah, ada alam, maka tuan-tuan dia akan menidakkan sifat iradah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika dia nak cipta alam baru ada. Sebelum dia nak ada alam. Jadi tuan-tuan, kalau elat dan tabiat, elat dan maklum juga tabiat, menafikan juga sifat iradah Allah Ta'ala. Jadi ketiga-tiganya adalah lawan bagi sifat iradah. Boleh faham? Dan dia punya dalil akli kita akan belajar sekali nanti. Kita akan belajar kudrah dan belajar dah, iradah belajar dah. InsyaAllah selepas raya nanti baru kita belajar tentang ilmu. Sebab bulan depan kita punya kuliah pada hari pertama puasa 6 bulan kan. Jadi tak ada dah kuliah bulan depan. Lepas tu bulan selagi tu raya. Bulan selagi tu raya kita sebulan 3 kali tak ada. Masuk bulan yang keempat so, baru kita akan masuk pada sifat ilmu. Lepas tu masuk sifat hayat. Masa membicarakan sifat hayat, kita akan pergi kepada dalil akli pada kudrah, dalil akli iradah, dalil akli ilmu dan dalil akli hayat. Sebab keempat-empat dalil akli ini mempunyai kelaziman, benda sama, menafikan salah satu, melazimkan sebab. Nanti kita belajar. Mana-mana kita nafikan, dia punya akibat ni satu je. Baik, wallahu a'lam. Tuan-tuan soalan. Ha? Ya? Bukan kan? Tergagah bukan maksud kuat. Tergagah maksud terhalang. Masa dulu tergagah ni terhalang. Terhalang Allah Ta'ala apa ni daripada sifat iradah dia kata dari sifat itu. Mustahil orang yang lupa itu berkehendak. Mustahil orang yang lupa itu berkehendak. Mustahil enak dan maklum ni ada kehendak. Enak dan maklum tidak ada kehendak. Apabila gerak tangan, saya tak nak gerakkan marker pen tuan-tuan. Gerakkan marker pen kalau saya gerak tangan. Saya tak nak gerak marker pen, gerak tak? Saya tak nak, kita tak gerak. Makanya tak nak ni menjadi apa ni enak dan maklum menghalang sifat iradah. Tabiat. Tuan-tuan bakar baju tuan-tuan.
maka baju pun terbakar. Jadi tuan-tuan kata, saya tak nak jadi baju dia terbakar walaupun penting api, terbakar baju. Walaupun kita tak nak, dia tetap terbakar. Maksudnya tabiat menghalang sifat iradah bagi Allah. Ini penggagah ni lawan bagi sifat iradah, bukannya kuat, lawan bagi sifat iradah. Allah. Ada soalan lain? Sebahagiannya tak nak. Sebahagiannya tak nak. Tetapi bukanlah tak nak itu saja lawan bagi sifat iradah. Hak ni semua lawan bagi sifat iradah. Yang ni mana satu masuk tak nak ni? Hak ni ya, lupa dan lalai ni masuk tak nak. Cuma dia guna istilah lupa dan lalai. Lupa dan lalai ni dia masih ada perbahasan dia. Kita bersifat dengan sifat lupa. Tetapi Rasulullah tidak bersifat, kita bersifat lalai. Tapi Rasulullah tidak bersifat lalai, dia cuma bersifat lupa. Nanti kita akan bahas dan bahas mana ni. Silakan tuan-tuan, lupa ada soalan ni. Gaya tadi nak ambil nampak sangat. Tidak juga. Luka lah tak, tapi dia Tapi jangan berbalik lah. Kalau kita beri korang, beli itu untuk kita beri korang.